ini untuk menjadikan amalan kita diterima ialah mestilah seseorang itu memperbaiki dan memperbetulkan niatnya di dalam amalannya. Maka Imam Nawawi letak bab yang pertama, bab berkenaan dengan niat. Bab yang kedua, bab taubah, bab taubat. Isyarat daripada Imam Nawawi bahawasanya seseorang mukmin ini apabila melalui kehidupan di dalam dunia ini, selagi mana dia tidak maksum, selagi mana namanya manusia biasa yang bukan Nabi, maka pastinya beberapa ketika dan keadaan dia akan melanggar kerana kelemahan imannya, kerana godaan syaitan kepadanya, kerana tewas dengan kehendak hawa nafsunya, maka pastinya dalam setengah keadaan dia akan tewas dan terjebak dengan dosa, maka ruang untuk kembali kepada agama itu sentiasa ada. Maka Al-Imam Nawawi rahimahullah meletakkan bab yang kedua dengan bab at-taubah. Kemudian yang ketiga, sesiapa yang memperbetulkan niatnya, beramal di dalam agama ini, beribadat kepada Allah, kemudian dia pasti dalam beberapa ketika akan melakukan dosa, dan setelah itu dia bertaubat, dan taubat ini memerlukan kepada kesabaran, taklif ini memerlukan kepada kesabaran. Saya katakan tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah, di dalam agama ini kita memerlukan kepada bab sabar, kerana setiap daripada taklif, setiap daripada bebanan hukum yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni, untuk kita laksanakan dia, kita memerlukan sifat sabar, yakni memerlukan kepada sifat bertahan untuk melakukan sesuatu perkara yang Allah Ta'ala perintahkan, untuk meninggalkan perkara yang Allah Ta'ala haramkan, dan untuk menerima segala ketentuan Allah, walaupun ada kalanya ketentuan Allah itu ketentuan yang amat berat dan perit untuk kita tanggung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya kira bab yang diletakkan oleh Imam Nawawi ini sangat sesuai lah. Jadi kita tengok kepada hadis yang pertama di dalam bab sabar ini, hadis pertama dalam bab sabar, dan hadis 25, hadis ke-25 di dalam keseluruhan kitab. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, wa an Abi Malik al-Harith ibn Asim al-Ash'ari. Ya, dia kata an Abi Malik al-Harith ibn Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard wassalatu nur wa sadaqatu burhan wa sabru dhiya wal qur'anu hujjatun laka aw alaik kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha rawahu Muslim. Yang bermaksud daripada Abi Malik Al-Harith ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu separuh daripada iman, bersuci itu sebahagian daripada iman. Ulama berbeza pendapat tentang maksud at-tuhur itu, apakah maksudnya. Sebahagian ulama seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ketika mensyarahkan hadis ni dalam Sahih Muslim, dia mengatakan yang dimaksudkan dengan tuhur, bersuci itu ialah berwudu. Kerana wudu di dalam agama ini
merupakan suatu ibadat yang sangat-sangat istimewa sehingga wuduk ini boleh menjadikan seseorang mukmin itu anggotanya bercahaya. Anggotanya nanti bila sampai di hari akhirat, bagi mereka-mereka yang selalu mengamalkan mengambil wuduk, maka anggota mereka akan bercahaya, muka mereka akan bercahaya, dua tangan mereka akan bercahaya, dua kaki mereka akan bercahaya. Kenapa wuduk dipanggil iman? Kerana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mensia-siakan iman kamu. Apakah maksud iman dalam ayat ni? Maksud iman di dalam ayat ni ialah salat. Bila Allah Ta'ala turunkan ayat ni? Allah turunkan ayat ni ketika mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang Islam untuk berpaling daripada menghadap Baitul Maqdis ketika salat, berpaling menghadap ke Baitullahil Haram. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi." Tidaklah kami jadikan kiblat yang pertama dulu yang kamu berpaling, yang kamu menghadap kepadanya, yakni Baitul Maqdis, melainkan untuk kami mengetahui siapa yang kekal mengikut Rasul daripada orang-orang yang berpaling di atas tumitnya. Maksudnya tak mau ikut Rasul lagi. Ya? Baik. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Taala berfirman di dalam ayat ni, sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mensia-siakan, sekali-kali Allah Ta'ala tidak menggugurkan salat kamu sebelum ini yang mana kamu memandang ke Baitul Maqdis. Allah Ta'ala akan kekalkan pahalanya, kekalkan ganjarannya, walaupun salat sekarang perlu memandang ke Baitullahil Haram. Jadi oleh kerana Allah menamakan salat itu dengan iman, maka wuduk sebahagian daripada salat. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa illa ayyatawadda atau kama qala. Allah sekali-kali tidak akan menerima salat salah seorang daripada kamu. Allah tak terima salat salah seorang daripada kamu apabila dia berhadas, melainkan apabila dia berwuduk. Jadi oleh kerana wuduk ni merupakan syarat sah salat, maka seolah-olah wuduk ni sebahagian daripada salat, manakala salat itu sebahagian yang lain. Jadi bila wuduk ada sebahagian, salat ada sebahagian, maka lengkaplah, sempurnalah ibadat yang dinamakan salat. Dan oleh kerana Allah Azza wa Jal menamakan salat itu dengan keimanan, maka salat itu adalah iman. Separuh daripada salat iaitulah wuduk, maka separuh iman. Oleh kerana itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, at-tuhuru syatrul iman. Salat itu berwuduk itu separuh daripada iman. Ada juga yang mengatakan yang dimaksudkan dengan sebahagian daripada iman itu ialah yang dimaksudkan dengan iman itu ialah disebabkan oleh kerana wuduk ini memberikan pahala, maka ia seolah-olah separuh daripada keimanan. Manakala sebahagian ulama yang lain seperti Syekh Muhammad bin Saleh Ibnul Utsaimin, seorang ulama daripada Arab Saudi yang merupakan pakar rujuk di Arab Saudi pada zaman dia hidup, dia mengatakan boleh juga difahami yang dimaksudkan dengan hadis ini, tuhur ini bukan hanya dengan makna wudu. Sebaliknya tuhur ini dengan makna yang lebih luas daripada wudu, iaitulah
bersuci secara umum, iaitu menyucikan diri. Kerana pada pandangan dia, wuduk ni memang Allah Ta'ala suruh. Wuduk ni memang Allah Ta'ala perintahkan. Tetapi wuduk ni bukan semata-mata wuduk. Sebaliknya wuduk ni ialah sesuatu yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita supaya kita ni kekal membersihkan diri. Supaya kita ni bersedia melakukan apa saja yang Allah Ta'ala perintahkan, walaupun ibadat itu kita tidak fahami rasionalnya pada akal dan fikiran. Maka orang yang ambil wuduk ni sebenarnya orang yang betul-betul beriman. Maka sebab tu Allah Ta'ala berikan ganjaran di dalam syurga kepada orang yang berwuduk. Sebab itu lepas doa, lepas wuduk kan kita doa, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku sebagai golongan, jadikan aku tergolong di dalam golongan orang-orang yang bertaubat, jadikan aku tergolong di kalangan orang-orang yang sentiasa menyucikan diri. Maksudnya bila kita ambil wuduk, bukan hanya sekadar perbuatan wuduk tu yang dituntut, sebaliknya ia juga merupakan simbolik kepada penyucian jiwa, yang mana kita tunduk dan patuh kepada arahan Allah Azza wa Jal. Untuk kita melaksanakan salat, kita perlu ambil wuduk. Kenapa perlu ambil wuduk? Saya pun tak tahu kenapa kena basuh anggota wuduk ni. Kalau kita fikir secara logik, patutnya bila kita dah berhadas, pergilah basuh kemaluan. Katalah suatu orang tu dia ambil wuduk, kemudian dia terkentut. Dia kena ambil wuduk semula kerana kentut membatalkan wuduk. Jadi bila mana dia pergi ambil wuduk semula, dia kena basuh muka, dia kena basuh tangan balik, dia kena sapu kepala, telinga dan juga basuh kaki balik. Sedangkan yang kentut itu bukan kepala, sedangkan yang kentut itu bukan muka, yang kentut itu adalah punggung. Tetapi bila nak ambil wuduk balik, bukan punggung yang dibasuh, walaupun yang kentut adalah punggung. Ini menunjukkan kepada kita, ibadat ini, ibadat wuduk, ibadat solat, melangkaui rasionalisasi akal dan fikiran. Tetapi orang yang beriman, mereka terima ia adalah ketentuan Allah. Bila kentut, pergi basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, telinga dan juga basuh kaki. Bukan punggung yang dibasuh kalau kentut. Bila nak salat, pergi basuh balik anggota wuduk. Maka orang yang berwuduk adalah orang yang beriman. Orang yang sanggup melaksanakan tuntutan wuduk ialah orang yang benar-benar tunduk dan patuh kepada arahan Allah, walaupun mereka tidak memahami rasionalnya. Kenapa kena basuh anggota ni? Kan, kalau betul lah anggota ni kena basuh, patutnya kena bagi rasional. Tapi orang beriman tidak perlu kepada rasional dalam bab ibadat. Kerana bab ibadat adalah bab yang Allah Ta'ala minta untuk kita patuh dan tunduk. Oleh kerana itulah pahala berganda. Jadi bila pahala berganda, seolah-olah ia separuh. Seolah-olah macam dia tu separuh daripada iman. Itu satu. Tafsiran yang ketiga, mereka mengatakan tuhur ni seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Dia kata tuhur ni bukan hanya wuduk, tetapi termasuk menyucikan dirilah. Menyucikan diri, menyucikan jiwa daripada sifat-sifat mazmumah, daripada sifat-sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau di sini, kalau makna tuhur ini ialah menyucikan jiwa daripada segala perkara yang buruk dan perkara yang dosa, maka apakah maksudnya separuh daripada iman itu? Maka Syekh Ibn Utsaimin mengatakan, iman ni dua saja. Bila kita sebut iman, bila orang tanya kat kita, kamu beriman ke? Ya, beriman. Apakah tuntutan iman? Kita jawab dengan yakin, tuntutan iman ni dua je. Secara umumnya, tuntutan iman yang Allah Ta'ala nak kita buat bila kita beriman, dua perkara je. Yang pertama tahliyah, yang kedua takhliyah. Yang pertama tahliyah dengan ha, jim ha, tahliyah, iaitu menghiaskan diri dengan amalan yang baik. Yang kedua takhliyah, jim ha kha, takhliyah, yang mana ia bermaksud
membersihkan dan menyucikan diri daripada sifat-sifat yang kotor dan sifat yang dilarang oleh Allah. Jadi iman ni dua je. Yang pertama, menghiaskan diri dengan perkara yang Allah suka. Yang kedua, membebaskan diri daripada perkara yang Allah tak suka. So, dua lah. Oleh kerana iman ni ada yang dia tuntut dan ada yang dia larang, maka yang kita tuntut, yang Allah Ta'ala tuntut, kita buat. Yang tu namanya tahliyah. Manakala yang Allah Ta'ala larang, kita tak buat. Yang itu dinamakan takhliyah. Oleh kerana menyucikan diri, yang dimaksudkan dengan tuhur tu menyucikan diri. Oleh kerana menyucikan diri bermaksud buang perkara yang Allah Ta'ala tak suka, maka ia termasuk dalam takhliyah. Iaitu meninggalkan amalan-amalan, meninggalkan ciri-ciri, meninggalkan sifat-sifat yang Allah Ta'ala larang untuk kita buat. Jadi betul lah, iman tu memang bersuci itu ataupun menyucikan diri itu memanglah sebahagian daripada iman, iaitu membersihkan diri daripada sifat yang dicela, sebahagian daripada tuntutan iman. Sebahagian lagi apa? Sebahagian lagi menghiaskan diri dengan perkara yang Allah Ta'ala suka, iaitu dengan sifat mahmudah. Bagi saya, tuan-tuan dan puan-puan, kedua-dua makna ini tidak bercanggah pun. Kalau kita nak kata tuhur kat sini maksud wuduk pun okey, kita nak maknakan dengan makna yang lebih luas pun okey, kerana ia lebih kepada tafsiran yang bukan bercanggah antara satu sama lain. Kalau kita maknakan wuduk pun, dalam wuduk ada penyucian jiwa. Kalau kita maksudkan dengan pembersihan diri secara umum pun, wuduk termasuk di dalam itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Baik. Kemudian bila Nabi kata berwuduk itu sebahagian daripada iman, Nabi kata lagi, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Perkataan alhamdulillah memenuhi timbangan. Perkataan alhamdulillah memenuhi timbangan amalan di akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bagi saya, kita ahli sunnah ni kena percaya dan beriman bahawasanya kita ni amalan akan ditimbang di hari kiamat, dan timbangan tu akan dinamakan dengan timbangan itu dinamakan dengan mizan. Mizan ni apa dia? Mizan ni dacing. Dacing ni apa dia? Dacing ni alat timbang yang ada dua bahagian. Satu bahagian letak dosa, satu lagi bahagian letak pahala. Dacing ni macam mana? Dacing ni macam lambang Barisan Nasional. Kalau orang Malaysia dia tahulah lambang Barisan Nasional yang biru tu. Tuan-tuan orang Singapura tak ada kot lambang tu kan. Tapi lambang dacing ni lambang Barisan Nasional lah, parti Barisan Nasional. Itulah dacing. Di hari kiamat nanti ni akan Allah Ta'ala sediakan dacing bagi orang-orang yang beriman untuk ditimbang amalan. Untuk ditimbang amalan mereka di hari kiamat nanti. Siapa yang timbangan amalnya lebih berat kepada dosa akan masuk ke dalam neraka. Sesiapa yang lebih berat belah pahala akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Jadi apakah amalan yang nak memberatkan timbangan amal ni? Ketaatan. Apa maksud ketaatan? Buat benda yang Allah Ta'ala suka, buat benda yang Allah Ta'ala suruh. Dan dalam hadis ni, Nabi SAW mengisyaratkan satu perkataan yang mudah untuk kita memenuhi timbangan amal kita, iaitulah zikir. Zikir apa dia? Nabi kata, walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Apa maksud segala puji bagi Allah? Maksud segala puji bagi Allah ni, apa saja yang dinamakan sebagai pujian oleh makhluk, maka kita serahkan pujian itu kepada Allah, kerana Allah lebih layak daripada segala pujian yang diberikan kepada makhluk. Allah lebih layak daripada tu. Kenapa Allah lebih layak pada tu? Kerana setiap apa yang diciptakan kepada manusia, sama ada berbentuk nikmat yang kecil ataupun nikmat yang besar, kelazatan yang kecil ataupun kelazatan yang besar, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala.
Apa saja yang ada dekat kita ni, yang kita masak, yang kita pakai, yang kita tunggang, semuanya ini datang daripada Allah Azza wa Jal, kerana Allah yang menciptakan bahan mentah tu pada kita, Dia yang tumbuhkan pokok pada kita supaya kita boleh makan. Dialah yang menghidupkan haiwan kepada kita supaya kita boleh sembelih. Maka semuanya datang pada Allah. Oleh kerana itulah kita kena ucap Alhamdulillah. Segala puji aku serahkan dan aku angkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya perkataan Alhamdulillah ni kita perlu sebut ketika mana dapat kenikmatan. Perkataan Alhamdulillah perlu diucapkan setiap masa, sama ada mendapat kenikmatan ataupun mendapat musibah. Dapat musibah pun Alhamdulillah ke Ustaz? Ya, dapat musibah pun kena sebut Alhamdulillah. Kena sebut Inna Lillah ke Ustaz? Ya, kena sebut Inna Lillah. Kita kadang-kadang bila sebut Inna Lillah ni, orang tegur balik kita. Belum meninggal lagi lah, kau nak sebut Inna Lillah pula. Ya, boleh sebut Inna Lillah. Kerana Inna Lillah wa Inna Ilaihi Raji'un bukan hanya tunggu kematian, dia juga boleh diucapkan dan sunnah diucapkan ketika mana kita mendapat apa saja musibah. Begitu juga dengan Alhamdulillah, yang mana kata Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis dengan sanad yang hasan, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ni bila dia gembira, bila mendapat nikmat, Nabi akan ucap Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah yang mana dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Jadi kalau Nabi ni dapat apa-apa nikmat, Nabi akan baca ni dulu. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat. Maksudnya segala puji bagi Allah yang mana dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Jadi kalau kita lepas ni dapat apa-apa berita gembira, anak lulus periksa, gaji naik, bonus naik, pangkat naik, kan? Anak jadi baik tiba-tiba, anak nak salat tiba-tiba, isteri salat tiba-tiba, suami berubah jadi baik tiba-tiba, kita ucapkanlah kepada Allah Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah yang mana dengan kenikmatannya sempurnalah segala kebaikan. Tapi Aisyah kata Nabi SAW bila ditimpa perkara yang Nabi tak suka, yang menyedihkan Nabi, bila ditimpa musibah, Nabi baca Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah bagi setiap keadaan. Kenapa bagi setiap keadaan? Kerana tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam keadaan kita dapat nikmat pun Allah tetap berkuasa, dalam keadaan kita tak dapat nikmat pun, dapat musibah pun, Allah tetap berkuasa. Cuma orang beriman ni untung. Yang mana orang beriman ni dalam setiap keadaan bersyukur ataupun sabar, mereka akan menerima ganjaran daripada Allah. Sama ada mereka menerima nikmat dan mereka syukur pun dapat pahala, sama ada mereka mendapat musibah dan mereka sabar pun mereka dapat pahala. Sebab itu kita kena ucap Alhamdulillah ala kulli hal. Maksudnya segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Dan kita akan huraikan insya-Allah hadis tu nanti. Nanti kita akan jumpa bab tu. Saya tak mau hurai panjang. Baik. Kemudian kita kata wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Dan perkataan subhanallah. Apa maksud subhanallah? Subhanallah ni tuan-tuan dan puan-puan, maha suci Allah maksudnya. Apa maksud maha suci Allah? Maha suci Allah ni kita bersihkan Allah daripada segala sifat makhluk. Bila kita kata Allah, jangan sekali-kali bayang Allah tu sama dengan makhluk. Laisa kamithlihi syai'. Allah itu
tidak sama dengan apa-apa pun di kalangan makhluk. Tu yang pertama. Allah Ta'ala pun sebut walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun di kalangan makhluk yang menyamai dan menyerupai Allah Azza wa Jal. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis ni Nabi SAW nak suruh kita membersihkan Allah daripada sifat makhluk. Itu pertama. Yang kedua, tuntutan subhanallah ialah kita nak mensucikan Allah daripada segala sifat yang cacat dan kurang. Segala sifat cacat tu bukan sifat Allah. Segala sifat yang kurang tu bukan sifat Allah. Kerana yang cacat dan kurang ni tidak selayaknya untuk kita beri kepada Allah. Maksud tadi sama dengan makhluk. Ada makhluk tak cacat. Sesiapa yang mengatakan, kaki saya sama macam kaki Allah, tangan saya sama macam tangan Allah yang tidak cacat, yang tu dia kafir. Secara sepakat ulama kafir kerana dia telah menyamakan Allah dengan makhluk. Walaupun makhluk tu tak cacat. Yang ni pula kita kata Allah tidak bersifat dengan sifat cacat atau kurang. Bila seseorang kata Allah ni dia tahu, tapi ada benda Allah Ta'ala tak tahu, kafir dia. Maka ucapan subhanallah, maha suci Allah, secara tersiratnya kita kata Allah tak sama dengan makhluk, dan kita kata Allah tidak bersifat dengan sifat yang cacat. Ya, dan Allah bersifat dengan segala sifat yang sempurna. Kita beriman dengan sifat Allah yang Allah Ta'ala beritakan di dalam Al-Quran. Dengan sempurnanya sifat Allah. Bila Allah Ta'ala kata dia berilmu, maka ilmu Allah meliputi setiap benda. Ilmu Allah tidak terbatas pada zaman dan ketika. Ilmu Allah tidak terbatas pada tempat berbanding tempat yang lain. Jadi bila kita sebut subhanallah, perlu ada 3 benda kita faham. Allah tak sama dengan makhluk, Allah tak cacat dan tak kurang, dan Allah bersifat dengan sifat yang sempurna. Oleh kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan, masa kita sujud, masa kita rukuk, kita ucap subhana rabbiyal a'la dan subhana rabbiyal azim. Kenapa kita ucap waktu kita tundukkan kepala kita dalam keadaan rukuk dan sujud? Kita sebut subhanallah kerana hanya Tuhan nilah, hanya Tuhan yang sempurna nilah yang kita selayaknya untuk rendahkan anggota yang paling bernilai pada manusia, iaitulah kepala. Manusia ni jadi hebat kerana ada 2 lah. Jadi mulia manusia ni kerana ada akal dan jiwa yang mampu untuk beriman. Ni yang menyebabkan manusia ni tinggi daripada haiwan kerana otak mampu fikir, jiwa mampu buat keputusan. Dan mereka tahu apa itu iman. Jadi kepala ni tuan-tuan dan jantung ni mulia. Sebab tu Allah Ta'ala jadikan manusia ni berdiri tegak. Yang mana kalau kita tengok haiwan lain sukar nak berdiri tegak. Yang paling dekat anatomi dengan badan kita adalah monyet. Dan monyet dekat dengan kita. Bentuk tangan sama, kaki tak sama sikit lah. Cuma monyet ni ada ekor. Walaupun hampir sama anatomi dia, tetapi monyet tetap tidak boleh berdiri tegak. Kalau berdiri pun tak lama. Sebaliknya manusia boleh berdiri tegak. Boleh menjadikan kepala dan jantungnya lebih tinggi daripada kemaluannya. Oleh kerana itulah manusia ni mulia. Dan apabila manusia mulia, oleh kerana manusia ni mulia, Allah Ta'ala jadikan manusia ni, Allah Ta'ala jadikan manusia ni perlu tunduk dan patuh, perlu meletakkan kepala hanya kepada Tuhan yang selayaknya, iaitulah Allah Azza wa Jal. Maka sebab itu bila kita sujud, tundukkan kepala. Bila kita rukuk, kita tundukkan kepala. Dan kita tundukkan kepala kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Berkuasa, Tuhan yang tidak sama dengan makhluk, Tuhan yang tidak bersifat dengan sifat kurang, dan Tuhan yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Inilah Allah Azza wa Jal, Tuhan yang layak untuk
kita letakkan kepala kita dan kita rendahkan kepala kita. Nabi SAW mengatakan, dua perkataan ni, alhamdulillah dan subhanallah, memenuhi timbangan langit dan bumi, memenuhi timbangan di hari akhirat. Jadi maknanya Nabi SAW minta kita untuk kita selalu ucap perkataan ni. Ucap perkataan yang mana kita tunjuk bahawasanya kita beriman dengan Tuhan yang maha sempurna. Tunjuk perkataan alhamdulillah, nak menunjukkan kepada Allah bahawasanya kita sentiasa bersyukur dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan wassalatu nur. Salat itu cahaya. Nur tu maksud cahaya. Salat itu cahaya. Apa maksud salat itu cahaya? Tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, bagi mereka yang khusyuk di dalam salat, bagi mereka yang memahami bacaan salat, mereka akan rasa salat merupakan sesuatu yang sangat nikmat. Lagi orang yang faham lah. Bila kita baca hadis-hadis qudsi yang berkaitan dengan salat, kita akan dapati bahawasanya salat merupakan hubungan langsung seorang hamba yang beriman dengan Tuhan dia. Dan dalam hadis, dalam sebuah hadis qudsi, Allah Azza wa Jal menjawab semua bacaan-bacaan Fatihah kita. Allah menjawab. Bila kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, Tuhan jawab. Bila kita baca Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan jawab. Bila kita kata Maliki Yaumiddin, Tuhan jawab. Tuhan jawab setiap daripada bacaan Fatihah kita. Bila kita baca je, Allah Ta'ala sebut di dalam hadis Qudsi, riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah, daripada Nabi SAW, yang mana Nabi SAW meriwayatkan daripada Allah Azza wa Jal, bila hamba baca, kata Allah, qasamtu salah baini wa baina abdi nisfain. Aku membahagikan salat, yakni Fatihah. Aku membahagikan Fatihah di antara aku dan hambaku kepada dua bahagian. Wali abdi ma sya'al, dan hambaku akan diberikan apa yang dia minta. Wa idza qala abdi, dan apabila hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, Tuhan menjawab, hamidani abdi, hambaku memujiku. Apabila hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang Ar-Rahman, Tuhan yang Ar-Rahim, Tuhan jawab, majadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Dan apabila hamba membaca Maliki Yaumiddin, Tuhan yang menguasai hari pembalasan, maka Tuhan jawab, asna alayya abdi, hambaku memuji aku. Wa idza qala abd iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, engkaulah Tuhan yang kami sembah dan engkaulah Tuhan yang kami minta pertolongan, Tuhan kata hadza baini wa baina abdi. Inilah pembatas, ayat yang menjadi pembatas di antara aku dan hambaku. Maksud apa? Maksud tadi, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Tiga ni untuk Allah. Pujian untuk Allah. Bila kita sampai tang ayat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, engkaulah Tuhan yang kami sembah dan engkaulah Tuhan yang kami minta tolong, Tuhan kata inilah pembatas. Ayat ni jadi tengah-tengah. Yang membezakan ayat sebelumnya yang memuji Tuhan dengan ayat yang selepasnya yang mana ia merupakan doa seorang hamba kepada Tuhannya. Bila kita baca itu je, Allah Ta'ala kata, hadza baini wa baina abdi, wali abdi masa'al. Inilah yang menjadi pembatas antara aku dan hambaku. Dan bagi hambaku apa yang dia minta. Bila kita baca, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jadi kalau kita baca je ayat ni, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang kau kurniakan nikmat. Jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat kepada mereka. Bukan jalan orang yang kau murka, bukan jalan orang yang sesat.
Jadi bila kita baca ayat ni, Allah Taala kata, hadza li 'abdi wa li 'abdi mas'al. Ni untuk hamba-Ku dan aku akan bagi apa yang dia minta. So dalam Fatihah ni tuan-tuan dan puan-puan, bagi siapa yang faham dalam salat, dia akan rasa Fatihah merupakan satu nikmat bila kita baca. Fatihah ialah interaksi di antara hamba dan Tuhannya, dan Tuhannya menjawab. Janganlah kita fikir, macam mana Tuhan jawab? Setiap masa ada je orang solat, Tuhan nak jawab macam mana? Kita tak tahu Allah Azza wa Jal tu macam mana, melainkan di hari kiamat nanti baru kita tengok di dalam syurga. Jadi jangan kita bayangkan, jangan membagaimanakan. Bila Nabi kata Tuhan jawab, Tuhan jawab. Setiap orang bila baca Fatihah, selagi mana dia orang beriman, dia salat, bila dia baca Fatihah, Tuhan akan jawab bacaan Fatihah dia. Tuhan akan jawab bacaan Fatihah dia. Jadi orang ni bila dia salat, dia faham benda tu, dia akan khusyuk. Sebab itu Syekh Waliullah Ad-Dihlawi di dalam kitab dia Al-Hujjatul Balighah, ataupun di dalam kitab Hujjatullahil Balighah, dia mengatakan bahawasanya hadis yang Nabi riwayatkan kepada kita melalui hadis yang Nabi sampaikan kepada kita daripada Tuhan dalam masalah ni, ia merupakan manifestasi kepada makna ihsan. Dulu kan kita dah baca hadis tentang ihsan, Islam, iman dan ihsan. Ihsan apa makna dia? Ihsan, Jibril, Nabi kata, an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan ialah apabila kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah, dan jika tidak, kamu kena tahu bahawasanya Allah melihat kamu. Jadi bila kita salat, baca Fatihah, Nabi kata Allah jawab, dan kita kena rasa di dalam jiwa kita Allah menjawab bacaan Fatihah kita. Ibnul Qayyim mengatakan, seseorang bila dia salat dan membaca Fatihah, seeloknya di hujung ayat ni dia berhentilah sekejap dan dia bayangkan seolah-olah Allah menjawab. Allah menjawab, tapi bayangkan seolah-olah macam dia dengar Allah Ta'ala jawab. Supaya mendapat khusyuk, supaya mendapat darjat ihsan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu Nabi kata salatun nur. Salat itu cahaya. Cahaya bagi orang yang beriman. Orang yang beriman ni bila dia salat, dia feel dalam salat itulah dia nak mengadu kepada Tuhan. Dalam salat itulah dia rasa syukur, nak melahirkan rasa syukur kepada Tuhan. Jadi sebab itu Nabi salat sampai bengkak kaki. Sehingga Aisyah tanya, lima fa'alta dhalika ya Rasulullah? Kenapa kau lakukan perkara ini wahai Rasulullah? Nabi kata, sedangkan engkau telah diampunkan dosa yang awal dan telah lalu. Maka Nabi menjawab, afala akunu abdan syakura? Tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Kenapa? Kerana Nabi SAW rasa nikmat di dalam salat. Nabi merasa nikmat di dalam salat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ya. Bila Nabi kata salat itu cahaya, salat itu bukan hanya memberikan nikmat kepada mereka yang khusyuk, tetapi salat itu juga akan memandu urusan manusia yang bersalat. Dia akan memandu jiwa orang yang salat. Sebab tu orang yang salat ni jiwanya terkawal, anggota badannya terkawal. Jadi kalau kita rasa seolah-olah macam zuriat kita ni susah nak kawal. Kadang-kadang saya faham, ada beberapa kawan, sahabat kadang-kadang dia berbisik dengan saya. Dia kata, susah Ustaz, di negara yang minoriti Muslim ni, macam mana kita nak bagi jati diri anak kita begitu kuat kepada Islam. Tuan-tuan, step yang pertama, bagi dia faham akidah, bagi dia faham makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, then minta dia salat dan memahami gerakan salat. Dan biarlah kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak kita ni, biarlah dia belajar Fatihah daripada kita. Biar dia belajar Fatihah daripada kita. Berapa ramai ibu dan bapa yang melepaskan tanggungjawab mengajar Fatihah pada anak-anak ni pada cikgu. Cikgu ajar Fatihah. Bukanlah salah, tak salah. Iyalah dia kata, saya dah bayar yuran mahal-mahal Ustaz, takkanlah saya nak pergi ajar. Biarlah cikgu yang ajar. Cikgu ajarlah juga, tapi kita jangan lupa nak ambil bahagian ajar. Biar kita ajar anak kita Fatihah. Biar anak kita boleh baca Fatihah sebab kita.
Semua ayat-ayat yang mereka akan ulang dalam wirid, dalam zikir, kalau boleh dalam Fatihah, dalam salat, biar kita ajar. Kerana mereka akan salat sepanjang hayat. Selagi mana kita ajar mereka membaca Fatihah, selagi mana mereka salat, maka selagi itulah kita dapat pahala. Dan selagi itulah kita boleh salurkan makna yang besar di dalam Fatihah ni. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, kalau kita hayati betul-betul makna Fatihah ni, besar makna dia. Sangat boleh khusyuk. Ha? Ustaz khusyuk ke ustaz? Saya tak bolehlah nak berdabik dada kata saya khusyuk. Tapi kalau tuan-tuan betul-betul faham makna Fatihah ni, besar. Bila kita baca kan, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menguasai sekalian alam. Apa maksudnya? Maksudnya manusia ni tak ada apa pun. Kamu Tan Sri ke? Kamu Datuk Sri ke? Kamu Datuk ke? Kamu Raja ke? Kamu Sultan ke? Bila kamu salat, kamu menghadap Tuhan yang berkuasa. Yang bila-bila masa Tuhan ni boleh ambil nyawa kamu. Yang mana dia kalau nak ambil nyawa kamu, nak ambil kekayaan kamu, nak ambil kuasa kamu, tidak perlu untuk dia minta izin pun. Berapa ramai di kalangan manusia yang dulu mendabik dada, kononnya dia menteri. Tapi hari ni dah tak jadi menteri dah. Kan? Adalah kawan-kawan kita kadang-kadang kan, sebelum jadi menteri rapat dengan kita, bila dah jadi menteri nampak macam jauh sikit dengan kita. Nak jumpa pun susah, nak kena buat appointment sebab dah jadi menteri. Tengok-tengok hari ni dah tak jadi menteri. Bila tak jadi menteri, cari pula kita. Allah Ta'ala Maha Kaya. Kan, tapi saya jumpalah juga bila ada kawan-kawan dah tak jadi menteri nak jumpa. Dulu masa jadi menteri susah nak jumpa. Kita nak jumpa siap tanya lagi, ni jumpa nak sebab apa? Nak jumpa kawan pun kena bagi sebab dulu. Maklumlah dah jadi menteri, kan? Tapi lepas tak jadi menteri, dia pula nak jumpa kita. Tapi tak apalah, kita jumpa, nak beritahu kat dia. Aku kawan dengan hang bukan sebab hang menteri. Aku kawan dengan hang sebab hang daripada dulu kawan aku. Hang menteri ke hang tak menteri, hang kawan aku. Aku kawan dengan hang bukan sebab aku nakkan sangat apa-apa habuan daripada menteri tu, aku tak mau. Tapi kau nak bagi tak apalah. Tapi biarlah ikut undang-undang, kan? Tapi kita tak teringin pun, kerana ada rezeki Allah Ta'ala bagi di mana-mana. Tapi nak bagi tahu, manusia ni, bila dia faham ayat pertama dalam Fatihah tu, lepas baca Bismillah, dia akan memberikan satu kesan yang besar. Kamu bila dalam salat, tidak ada yang membezakan kamu dengan manusia lain. Kamu sama di hadapan Allah. Allah yang berkuasa. Sama je. Saya pun sama. Orang kadang-kadang panggil, sekarang ni, saya kan ketua jabatan, sign saya dah laku sikit lah. Kan? Kalau saya tak sign, banyak kerja tak jalan. Jadi orang baik lah dengan saya sikit. Tapi saya tak boleh sombong, saya tak boleh kata, aku ketua jabatan. No, setiap bila-bila masa Allah Ta'ala boleh tarik balik. Bila kamu salat, kamu tinggalkan gelaran Datuk Seri, kamu tinggalkan gelaran Tan Sri, kamu tinggalkan gelaran Datuk, kamu tinggalkan gelaran yang di-Pertuan Agong, kamu tinggalkan gelaran yang di-Yaduli yang Maha Mulia, kamu tinggalkan gelaran doktor, profesor, semua kamu tinggalkan. Yang kamu bawa hanyalah diri kamu, nama kamu, iman kamu dan amal kamu. Dan bila kita baca Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang Ar-Rahman dan Tuhan yang Ar-Rahim. Ar-Rahman, Tuhan yang mengasihi hamba-Nya, sama ada yang memberi nikmat kepada hamba-Nya, sama ada dia mukmin ataupun dia kafir. Orang mukmin dan orang kafir duduk dalam dunia ni dapat nikmat. Allah bagi semua. Orang mukmin sedut udara oksigen percuma, orang kafir pun sejuk percuma. Dan mungkin orang kafir dia sedut oksigen lebih bersih daripada kita sebab dia ada air purifier, betul ke saya sebut tu? Dia ada penapis udara. Orang kaya, kadang-kadang orang kafir kaya dalam dunia ni, kaya dia berkali ganda daripada orang mukmin. Lagi bersih dia punya udara daripada kita. Nikmat Allah Ta'ala bagi kat dia. Ar-Rahim, Tuhan yang Ar-Rahim. Tuhan yang mengasihi orang yang beriman. Tuhan yang memberi ganjaran yang sangat berlipat ganda kepada orang yang beriman. Tuhan yang apabila orang beriman nak kembali kepada agama, dia menerimanya dengan memberikan jalan yang sangat mudah untuk kita guna, iaitulah jalan taubat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kalau tersilap jalan,
Tuan-tuan drive dekat Melbourne. Melbourne saya tak tahulah. Bagi Kuala Lumpur lah, Kuala Lumpur. Saya baru balik pada Kuala Lumpur ni. Katalah kita jalan drive kat Kuala Lumpur. Ni Abang Hanim biasalah pergi Kuala Lumpur. Dia kata dia selalu kalau musim durian je dia pergi Kuala Lumpur. Jadi hari tu saya bagi gambar durian kat dia. Sebab dia tak boleh balik Kuala Lumpur, saya bagi gambar. Menunjukkan saya ingat dekat mereka kan. Saya ingat kat Abang Hanim. Okay. Jadi katalah bawa kereta dekat Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ni, dia ada banyak lebuh raya. Ada Duke. Ada Smart Tunnel. Ada LDP, lebuh raya Damansara Puchong. Ada Elite. Ada lebuh raya Sprint. Macam-macam lebuh raya. Itu tak masuk lebuh raya Utara Selatan lagi lah. Yang panjang tu. Ni lebuh raya dalam Kuala Lumpur saja. Dalam Kuala Lumpur dan ibu kota lah. Dan Selangor. Banyak lebuh raya. Silap jalan apa jadi? Silap masuk simpang. Kita tengah tengok Waze, orang sebelah ajak sembang. Kita pun sembang-sembang, terlepas satu simpang. Apa jadi? Nak kena U-turn. Nak kena U-turn bayar tol tau. Silap satu simpang, RM3 hilang. Silap dua simpang, RM6 hilang. Itu dunia punya jalan. Allah Azza wa Jal menyediakan satu jalan U-turn kepada orang yang nak bertaubat tanpa bayaran. Tak perlu bayar tol. Dan jalan taubat ni tak ada jam. Kita kat Kuala Lumpur salah masuk jalan, jam. Nak U-turn boleh, dah lah kena bayar, jam lah tu. Masa tu menyumpah lah kereta. Tak guna betul, boleh silap masuk simpang pula. Waste lah kena. Celaka punya waste. Masa tu lah. Kan, tak baguslah kita menyumpah tu, salah-salah sendiri. Tapi nak katanya, U-turn yang dilakukan oleh manusia, yang sediakan oleh manusia kadang-kadang tak selesa. Walaupun ada, tapi kadang-kadang tak selesa, kadang-kadang kena bayar. Tapi U-turn yang Allah Ta'ala sediakan untuk orang yang silap, untuk orang yang melencong daripada jalan yang sebenar, jalan U-turn ni tak pernah jam. Bila-bila masa boleh guna. Dan jalan U-turn ni tak ada tol yang perlu untuk kita bayar. Melainkan, kalau hak itu hak manusia yang kita ambil dan kena bayar lah. Kecuali kalau dia halalkan lah. Tapi kalau dosa kita dengan Allah Azza wa Jal, Allah Ta'ala tidak memerlukan kepada bayaran. Hanya taubat. Sesiapa yang buat dosa besar yang tidak perlu kepada bayaran, tak perlu bayar. Tak perlu tebus dengan bayaran. U-turn. Dan tak perlu tunggu waktu-waktu orang tak ada. Kejaplah pukul 5 ni jam pula. Pukul 5 ni ramai orang taubat. Nanti jalan jam. Pintu kaunter taubat jam. Tak pernah. Selagi mana ada ruang, taubat. Taubat. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tuhan yang mengasihi hamba-Nya. Tuhan yang bila kita bertaubat, Dia gugurkan segala dosa kita dan menukarkannya menjadi pahala. Dan Tuhan yang memberikan rahmat kepada hamba-Nya yang beramal dengan amalan yang sedikit tetapi dengan ganjaran syurga yang begitu hebat dan lama, berkekalan sampai bila-bila. Siapa nak bagi? Siapa nak bagi? Sebab tu tuan-tuan dan perempuan, salat adalah sesuatu perkara yang sangat besar. Salat ni sangat besar. Maliki yaumiddin. Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Ayat ni bagi takut sikit. Bagi orang yang salat dalam keadaan dia zalim pada orang lain. Bagi orang yang salat dalam keadaan dia menyalahgunakan kuasa untuk menindas orang lain. Mungkin hari ni kamu berkuasa. Mungkin hari ni kamu ada kedudukan. Mungkin hari ni kamu ada pengaruh. Maka kamu tekan orang. Kamu fitnah orang. Kamu buat pedaja kat orang. Maliki yaumiddin. Akan ada hari pembalasan. Hari di mana Allah Azza wa Jal akan mewujudkan satu mahkamah yang tidak ada orang boleh menipu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat nanti kami akan tutup segala mulut kerana mulut suka menipu. Tuhan kata kami tutup mulut mereka dan tangan mereka akan bercakap dengan kami dan disaksikan pula oleh kaki mereka tentang apa yang mereka usahakan di atas muka bumi ini. Hari ni mungkin kita ada kuasa, ada kedudukan. Kita ada kuasa boleh sekat orang. Kan? Semalam baru ada orang email saya. Dia tanya saya, bila ada kuliah umum dekat Ipoh, dekat Perak. Saya kata,
Saya kat Perak ni saya boleh mengajar dalam kelas saja. Kat masjid tak boleh. Dia kata, oh ruginya. Saya kata nak buat macam mana? Kan? Mereka tak bagi saya mengajar sebab saya tak ada tauliah. Dulu saya mengajar kat Masjid UPSI, kemudian dilarang kerana saya tak ada tauliah. Saya ada sijil diiktiraf, boleh jadi pensyarah universiti, tapi nak mengajar masyarakat tak boleh kerana tak ada tauliah. Mereka wajibkan saya ambil tauliah. Maka saya tak boleh mengajar. Kan? Saya tak tahu sebab apa, tapi kalaulah keputusan itu disebabkan oleh kerana ada yang tak puas hati dan menyalahgunakan kuasa yang mereka ada, mereka kena jawab di hadapan Allah. Saya tak ada kepentingan apa. Orang Perak tak nak dengar saya, orang Melbourne dengar saya. Kan? Orang Perak tak nak dengar tak apa. Orang Melbourne dengar. Lagi jauh, international lagi. Kan? Baik. Maka, jangan salah guna kuasa, jangan zalimi orang. Kerana satu hari, kamu akan berhadapan dengan Tuhan yang mana mahkamah dia kita tak boleh tipu. Maka sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita katakan besar makna Fatihah ni. Kalau kita tak menanya orang, kita dizalimi oleh orang. Kita baca Maliki Yaumiddin, Tuhan yang menguasai hari pembalasan, dia memberikan harapan kepada orang beriman. Macam mana pun dia ditindas, macam mana pun dia dizalimi, orang mukmin ni jarang dia bunuh diri. Sebab tu peratusan orang mukmin negara Islam bunuh diri sangat rendah. Peratusan orang Islam bunuh diri rendah. Sebab apa rendah? Kerana orang mukmin ni dia beriman bahawasanya dunia ni bukan selama-lamanya untuk dia. Peratusan yang tinggi bunuh diri ni bukan dekat negara orang Islam. Jepun yang tak percaya pada akhirat. Hilang dunia, bunuh diri. Sebab dia tak percaya akhirat. Kita tak. Orang Islam dia tak diajar begitu. Dunia bukan segala-galanya untuk mereka. Dunia ni hanya sementara. Akhirat yang kekal abadi. Siapa yang buat zalim ke aku? Hang tunggu. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Kamu jangan menyangka Allah Azza wa Jal leka terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menzalimi orang lain. Sesungguhnya Allah sengaja menangguhkan pembalasan untuk mereka di hari di mana dibeliakkan biji mata mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, siapa yang faham Fatihah, dia akan rasa betul-betul salat adalah cahaya. Salat ni cahaya. Sebab itu Nabi kata apa? Ju'ilat li qurratu aini fi salah. Dijadikan untuk aku penyejuk mata aku di dalam salat. Nabi orang yang cabaran dia tak berhenti. Daripada mula dia jadi Nabi sampailah dia wafat, cabaran dalam hidup Nabi ni tak berhenti. Ada orang penanya dia, ada orang kuajar dengan dia, ada orang ajak dia perang, ada orang yang kutuk dia. Daripada musuh dia, daripada Yahudi, daripada musyrikin, daripada munafikin. Tapi Nabi kata dijadikan untuk aku penyejuk mataku di dalam salat. Dalam salat itu mengadu pada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, kita salat kita mengadu pada Allah. Menangis pada Allah, tak apa. Baca Fatihah sambil menangis, tak apa. Menangislah kalau mampu menangis. Menangis itu sebab kita faham Fatihah, hayati Fatihah. Bukan menangis itu sebab lagu Pak Imam. Sedihnya solat kali ini. Kenapa? Pak Imam buat lagu Fatihah tu lagu Kuch-Kuch Hotahir. Lagu Kuch-Kuch Hotahir tak sedih. Lagu Kabi Kushi Kabi Gam. Saya pun tengoklah juga sikit-sikit kan. Baik. Tuan-tuan, wassalatu nur. Salat itu cahaya. Wassadaqatu burhan. Sedekah itu burhan. Sedekah itu bukti keimanan. Apa maksud sedekah? Sedekah ni pemberian baik. Apa saja baik, benda baik kita bagi. Harta, jasa, ilmu. Semua tu dianggap sebagai sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar itu sedekah. Itu burhan. Burhan ni maksudnya bukti. Bukti keimanan. Kita bagi orang sesuatu tanpa mengharapkan balasan dunia kerana kita percaya. Bukti. Ini adalah bukti yang kita percaya kepada balasan akhirat. Kawan-kawan Melbourne, ada yang bantu saya untuk buat itu, buat ini, projek-projek dakwah. Saya sangat berterima kasih. Jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Moga Allah memberkati kalian.
harta kalian, sumbangan kalian. Tapi nak bagi tahu, mereka tak nak bagi tahu pun siapa yang bagi. Jangan bagi tahu ustaz siapa yang bagi. Sampai saya kata terpaksalah buat surat sikit sebab saya nak daftar dekat UPSI ni. Kalau tidak nanti orang tak tahu siapa bagi duit. Saya pun pening kepala. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, ada di kalangan kawan-kawan kita ni yang hanya mengharapkan Allah Azza wa Jalla ketika mana mereka memberikan sumbangan sesuatu. Dan saya ucap terima kasih banyak-banyak. Kerana bersama dengan saya memberi sokongan dalam mengeluarkan buku. Dulu saya buat buku macam-macam buku ni, sekarang ni tengah buat satu buku lagi, hadis, biografi 10 orang sahabat yang dijamin syurga. Tapi tuan-tuan tak payah susah hati, yang ni dah ada orang sponsor, orang ambil apa kan. Jangan susah hati, insya-Allah kita akan buat. Dalam proses saya tengah tulis sikit-sikit. Dulu kita buat buku ni 40 amalan mudah menurut sunnah, yang ni pun orang sponsor. Masya-Allah, saya kata sangat-sangat teruja orang yang Allah Ta'ala berikan rezeki, tapi dalam masa yang sama dia ingat kepada umat. Kerana ramai di kalangan manusia Allah Ta'ala uji dengan kesenangan, dia lupa umat. Sebab itu saya ingat satu orang Tan Sri. Tan Sri ni dia kaya. Dia pernah jumpa saya. Dia kata, Ustaz, NGO Ustaz tu apa nama? Kata IQ, Pertubuhan Kebajikan IQ Malaysia, Tuan Sri. Okey, tak apa. Nanti minggu depan you datang. Saya nak bagi sikit untuk sekolah. Sebab kami ada sekolah tahfiz. Jadi, minggu depan tu saya datang, tuan-tuan, dia bagi RM200,000 untuk tahun ni. Bulan puasa tahun ni dia bagi RM200,000. Tapi dia tak nak bagi tahulah nama dia apa. Dia just kata ni zakat saya. Saya kata, Tan Sri, perlu ke kami keluarkan surat resit untuk potongan cukai? Tak payah, ini saya punya. Tak payahlah fikir-fikir bab cukai, tak payah. Tak payah fikir untuk potongan cukai. Ini sumbangan peribadi saya. Ambil lah. Saya kata kat dia. Saya kata, Tan Sri, tak maaf lah saya cakap sikit. Saya kata, untung orang yang ada duit ni. Banyak boleh bagi sumbangan kat orang. Bagi kat situ, bagi kat sini. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita rasa, aku pun nak macam tu juga kan. Tapi kita tak ada. Tan Sri kata apa kat saya? Dia kata, Rozaimi, saya nak bagi satu benda lah, dia kata. Bila nak bagi nasihat, dia kata, bila Allah meletakkan kamu di mana pun, kamu boleh ingat Allah, kamu boleh sumbang sikit-sikit untuk agama, syukurlah, dia kata. Kerana belum tentu kalau kamu kaya, belum tentu kalau kamu berada, kamu akan ingat umat. Belum tentu. Syukurlah. Bila kita ada satu tempat, boleh bagi sekadar mampu, tak banyak pun, boleh bagi sekadar mampu, syukurlah. Di saya ni pun tengah bergelut, dia kata. Allah Ta'ala bagi rezeki lebih sikit pada orang lain. Saya kena fikir. Kerana dia kata, ujian kedudukan dan ujian kekayaan merupakan ujian yang sangat berat bagi jiwa insan. Sebab itu Nabi katakan dalam hadis kan, Nabi kata inna akhwafa ma akhafu alaikum an tuftaha alaikumud dunya kama futihat ala alladhina min qablikum. Sesungguhnya perkara yang paling aku takut akan menimpa kamu ialah apabila akan dibukakan kepada kamu dunia. Akan dibukakan kepada kamu hasil-hasil dunia. Seperti mana dunia ni pernah dibuka kepada orang-orang sebelum kamu. Yang mana kamu nanti akan berlumba-lumba. Ya, berlumba-lumba untuk mengejar dunia dan akhirnya kamu bergaduh sama kamu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab tu kalau siapa yang ada kedudukan, ada rezeki lebih, boleh ingat Tuhan, boleh beri sumbangan untuk umat. Saya kira ini merupakan satu benda yang sangat baik yang kita kena syukur sentiasa, kerana ramai manusia tewas. Ramai manusia tewas, tuan-tuan dan puan-puan. Ya? Baik. Ni sekadar saya nak cerita je lah. Baik.
Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, was-sabru dhiya. Kesabaran itu adalah cahaya. Tadi Nabi kata salat tu nur, nur cahaya. Sabar tu dhiya, dhiya pun cahaya. Cuma Arab ni dia kaya kan bahasa. Nur cahaya, dhiya pun cahaya. Cuma nur tu cahaya umum. Cahaya. Tapi dhiya cahaya yang ada haba. Sebab itu dalam Quran matahari dipanggil dhiya. Kerana matahari itu dia ada haba sikit. Kenapa sabar itu dipanggil cahaya yang ada haba? Kerana sabar ni dia perlukan sedikit pengorbanan. Sukar nak sabar, dia perlu ada haba sikit untuk menahan diri. Sabar. Wal Qur'anu hujjatul laka aw 'alaik, dan Quran ada kalanya menjadi hujah untuk membela kamu dan ada kalanya menjadi hujah untuk melawan kamu. So kita buat apa pun kena berpandukan kepada Quran. Kita buat apa pun kena berpandukan kepada kalam Allah. Dan kalau bolehlah, kalau bolehlah, pastikan setiap amalan kita ni kena tengok kalam Allah apa dalam masalah ni. Jangan bila buat dulu baru nak tanya hukum. Tanya hukum dulu baru buat. Sebab kadang-kadang ada juga orang dia telefon saya, dia kata, "Ustaz, macam mana Ustaz? Saya ni dah terlibat dengan benda ni." Saya kata benda ni haram. Haram ya Ustaz? Haram. Macam mana Ustaz? Saya dah terlibat dah. Nak kata apa, taubat je lah. Betul ke Ustaz? Dosa lah saya ni. Berdosa lah. Kenapa? Macam mana saya dah terlibat? Sebelum terlibat, bagi tanya dulu. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah. Tanya orang tahu, kalau kamu tak tahu. Ni buat dulu baru tanya. Lah Ustaz, boleh lah Ustaz, kira halal lah Ustaz. Sebab saya dah buat ni. Hukum bukan macam tu, boleh pujuk-pujuk. Hukum dia tak boleh. Oh, sebab kau dah buat, kira halal lah. Ini bukan musang menjanggut punya fatwa. Bila-bila masa boleh padam. Ini hukum Tuhan. Baik. Kullun nasi yaghdu, setiap manusia keluar pada waktu pagi, Nabi kata. Fabai'un nafsahu, menjual dirinya. Famu'tiquha au mubiquha, sebahagiannya membebaskan dirinya dengan amalan dan sebahagiannya membinasakan dirinya dengan dosa. Semua orang keluar berusaha pada waktu pagi, balik pada waktu malam, balik pada waktu petang. Semuanya beramal, mencari bekalan. Ada orang isi kantung amalan yang baik, maka dia membebaskan dirinya daripada neraka. Ada orang mengisi amalan jahatnya yang penuh, tak fikir pun pasal ibadat, maka dia membinasakan jiwa dia. Jadi tuan-tuan yang perempuan dan rahmati Allah sekalian, di antara faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni, hadis riwayat Muslim ni, yang pertama ialah amalan ni memang ada kaitan dengan penambahan dan pengurangan iman. Siapa yang buat dosa, iman turun. Siapa yang buat pahala, iman dia naik. Jadi kalau kita nak jaga iman, banyakkan amal, banyak buat benda baik. Banyak buat amal, banyakkan benda baik. Masa tu iman kita akan meningkat. Sebab tu kita rasa masa bulan puasa orang jadi baik. Kebiasaannya orang bila masuk bulan puasa orang jadi baik. Artis pun beriman bulan puasa. Sebab apa? Sebab bulan puasa bulan ibadat. Orang baca Quran, orang salat tarawih, orang sahur, orang puasa. Dia dekat dengan ibadat. Dengan ibadat tu iman jadi tinggi. Bila masuk je raya, lepas hari raya, orang dah tak fikir pasal ibadat, maka pada masa tu iman menurun. Jadi sebab tu kita kena usaha. Saya pun sama, tuan-tuan. Saya pun nasihat diri saya lah. Banyakkan ibadat sunat, banyakkan buat benda-benda yang berfaedah dari sudut agama supaya dapat meningkatkan keimanan, ya. Dan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, setiap orang kena beramal. Tak boleh hanya harap orang lain. Tak apalah, saya kaya Ustaz. Saya ni jutawan Ustaz. Tak payahlah fikir nak beramal. Nanti kalau saya mati, saya upah je orang baca Quran. 5 tahun baca Quran kat kubur saya boleh buat. Kalau kita tak beramal untuk diri kita sendiri, agak-agak boleh lepas ke? Kalau itulah maksud sebenar Islam, dah tentulah orang kaya tak masuk neraka, tuan-tuan dan puan-puan. Sekadar boleh upah orang je. Tapi Islam bukan begitu. Setiap orang perlu beramal. Kalau ada pahala yang dikirim, alhamdulillah. Kalau tak ada, kita perlu beramal untuk diri kita sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu untuk hari ini. InsyaAllah kalau ada kesempatan yang lain, kita bertemu lagi. Saya mohon maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata.
Kalau ada soalan ataupun komentar boleh saya alu-alukan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada kemusykilan sikit tentang hadis Qudsi. Dalam kefahaman saya, hadis Qudsi ni adalah hadis tapi kata-kata Allah, or directly from Allah. Saya ada dua soalan. Soalan pertama, dalam sirah atau riwayat-riwayat, in the selection process masa Quran dibukukan, ada tak pernah ada differences in opinion atau hadis Qudsi ni patut dibukukan dalam Quran atau tidak? Dan soalan kedua, apa the main definition, the differences antara hadis Qudsi dengan ayat Quran? Okey. Pertama sekali, perbezaan hadis Qudsi dengan ayat Quran ni ialah hadis Qudsi ni dia tidak ada dalam mushaf. Maksudnya Nabi tidak mengarahkan sahabat untuk membukukannya di dalam mushaf. Oleh kerana itu dia dipanggil hadis Qudsi. Persamaannya kedua-duanya adalah kalam Allah. Cuma bezanya Al-Quran dia ada dalam mushaf dan Nabi arahkan sahabat untuk memasukkan dia ke dalam mushaf, manakala hadis Qudsi tidak. Ya, hadis Qudsi tidak. Tetapi dia kalam Allah. Cuma sebahagian ulama mengatakan hadis Qudsi ni dia makna daripada Allah, lafaz daripada Nabi. Sedangkan Quran lafaz dan makna daripada Allah. Quran ni kita tak boleh riwayat dengan makna. Dia mesti riwayat dengan lafaz. Ya, mesti riwayat dengan lafaz. Manakala hadis Qudsi, sebahagian ulama menyebutkan makna daripada Allah, lafaz daripada Nabi dan disandarkan pada Allah. Kalau makna daripada Allah, lafaz daripada Nabi dan Nabi tak sandar pada Allah, ia adalah hadis Nabawi. Dia bukan hadis Qudsi. So hadis Qudsi ni Nabi sandar pada Allah yang bukan Quran. Yang bukan Quran. Dan bukan semua hadis Qudsi ni sahih. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang palsu ada. Hadis Qudsi ni. Tapi Quran kekal dalam mushaf. Quran mutawatir. Maksud mutawatir ni perawi je terlalu ramai sehingga kita tak boleh nak ingkar. Manakala hadis Qudsi ada yang mutawatir dan ada juga yang ahad yang tak sampai kepada tahap mutawatir. Yang Quran hadis Qudsi ni tak boleh baca dalam Quran, tak boleh baca dalam solat lah. Kan? Dia jadi imam je, baru apa hadis Qudsi, terus lepas baca waladhdallin amin, terus baca ayat hadis Qudsi. Orang mukminin, surah apa dia baca ni? Hadis Qudsi bang. Tak boleh. Batal solat. Kerana hadis Qudsi tidak boleh dibaca dalam solat. Dan hadis Qudsi ni dia tidak ada kita panggil apa? Ganjaran yang khusus seperti mana yang Nabi sebut dalam hadis, baca man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa baca satu huruf daripada Quran dapat 10 pahala. Dan dapat satu pahala, satu ganda 10. Kita dapat 10 lah. Alif lam mim tu Nabi kata alif satu pahala, satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, 3 pahala kali 10, so 30. Hadis Qudsi tak ada. Hadis Qudsi ni baca dapat pahala umum saja macam baca hadis yang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada satu soalan. Ya. Ketika dalam salat kita lepas baca Fatihah dan kita baca surah yang ada kandungan ayatnya seperti berdoa, contohnya macam Rabbana faghfir lana dhunubana, haruskah kita mengangkat tangan seolah-olah kita berdoa ataupun kita sama macam kita berpeluk tubuh macam itu? Wallahualam. Soalan dia, selepas kita baca Fatihah dalam solat, so kita baca surah. Yeah. So dalam surah tu ada kandungan ayat-ayat berdoa. Macam contoh Rabbana faghfir lana dhunubana. Yeah. So haruskah kita mengangkat tangan seolah-olah kita berdoa? Tidak perlu. Kerana dalam bacaan surah, walaupun surah itu mengandungi doa, contohnya macam Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Semua itu dibaca oleh Nabi di dalam salat ketika berdiri dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menedah tangan. Maka sunnahnya ketika mana kita salat ialah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Itu sunnah. Tetapi kalau kita nak baca di luar daripada salat, kita nak menedah tangan, itu
ada hadisnya. Maksud kalau kita baca luar pada solat, nak tadah tangan waktu berdoa boleh. Tapi waktu solat, letak tangan kanan di atas tangan kiri kerana itu yang sunnah. Sama juga macam kita sujud. Waktu sujud pun kita ada berdoa. Kita digalakkan berdoa waktu sujud kan? Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kata, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa'aktsirud du'a. Nabi kata, manusia ni paling dekat dengan Tuhan waktu dia sujud, maka banyakkan doa, Nabi kata. Jadi bila kita doa waktu sujud, kita tak ada tadah tangan. Ke tadah tangan waktu doa sujud? Mana ada tadah tangan? Kan? Jadi bila tak ada tadah tangan, tempat yang Nabi tidak tadah tangan, kita tak tadah tangan. Tempat yang umum ada riwayat Nabi tadah tangan, so kita tadah tangan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Okay, sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, ni tempoh hari Ustaz ada sebut tentang sahabat Nabi, nama dia Imran bin Husain. Ya. Boleh tak Ustaz jelaskan Imran bin Husain sewaktu hendak meninggal, ia berwasiat kepada kaum kerabatnya dan para sahabatnya, jika kalian kembali dari pemakamanku, maka sembelihlah haiwan dan adakanlah jamuan. Apa maksud dia Ustaz? Saya tak pasti pula yang tu, bang. Betul ke Saya- Imran bin Husain tu? Imran bin Husain. Sahih ke riwayat tu? Itu dah saya tak tahu tu. Ini saya tanya Ustaz ni. Saya tak pasti pula yang tu. Dia kata bila? Macam mana dia kata? Ini apa ahli Mu'tazilah ada gunakan ini ya Ustaz. Jadi saya kurang pasti ini sahih ke tidak. Saya tak pasti yang tu, kena tengok balik riwayat tu macam mana. Nanti anda tengok balik ya. Kalau boleh Abang Bukhari bagi dekat WhatsApp. Nanti anda tengok balik dia punya apa? Baik. Dia punya riwayat tu. Baik. Wallahu a'lam. Wallah. So okay. Kita jumpa lagi pada masa akan datang insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya mohon maaf. Kalau terkasar bahasa dari silap kata, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.